Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, berjumpa kembali di hari Isnin 28 Mac bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Kami harap anda dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dan kalau hari ini Fiza ada dalam kalangan penonton yang pagi hari Isnin mereka kelam kabut, tidak mengapa anda tidak berseorangan. Hari Isnin saya pun bermula dengan agak kelam kabut. 2 dan 3. Okey. Dan kadang-kadang kelam kabut tu bukan sengaja kelam kabut. Kadang-kadang ada macam-macam perkara yang harus kita laksanakan dan kita uruskan. Tapi tak apa, tarik nafas dan kita harapkan supaya perjalanan hari ini dan seminggu seterus ini akan terus berjalan dengan lancar, insya-Allah. Ada hari yang baik, ada hari yang tidak begitu baik, tapi kita jadikannya hari yang cukup baik. So kita tak ramai orang minggu lepas tanya, mana Sugita Chandra? Dia pergi mana? Kenapa dah seminggu dah lebih tak bersiaran ni? Cuba bagi tahu kat penonton. Saya ada buat sedikit penggambaran filem yang akan keluar hujung tahun ini. Aisyah nama wataknya. Okey, nanti kita promosi filem tu hujung tahun, tapi hari ini kami mulakan siaran dengan memberikan anda peringatan berkaitan dengan COVID-19. Kalau anda pun dah tahu, kes COVID-19 yang dicatatkan adalah 16,863. Masih lagi bilangan angka yang tinggi, tapi saya faham yang kita semua sudah pun bersedia untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Sebab ini memang dah norma baru untuk 2 tahun lebih. Betul. Dan kita pun harus sentiasa menyediakan diri kita untuk ke fasa peralihan endemik yang bakal kita mulakan pada 1 April nanti. Tapi sebelum itu, sebelum itu kita nak kongsikan juga kepada anda. Dalam kehidupan kita seharian ini kan, dalam kita mengadaptasi normal baharu ini, hidup bersama dengan virus ini, tapi ramai juga sebenarnya dalam kalangan individu-individu yang tak bertanggungjawab, yang mana mereka ini menggunakan kit kendiri itu dengan melaporkan kes yang tipu. Ini kerana mereka nak cuti percuma. Ini yang kita panggil penyalahguna. Betul. Penipuan maklumat seperti ini, Fiza, akan menyebabkan produktiviti syarikat terjejas. Dan kalau anda nak tahu sesiapa yang menipu menggunakan maklumat RTK ini, anda boleh didenda ataupun dipenjara 2 tahun mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jangan main-main ya. Tapi berbeza tahu kalau tim wanita hari ini kan, diorang semua doa diorang tak nak tak nak jadi close contact, tak nak diorang positif sebab diorang semua rajin nak pergi kerja. Bagus tahu. Saya antara mereka yang tak nak close contact, tak nak ke positif COVID sebab saya nak ke kerja. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang apa yang kita kongsikan ini, kita rasanya ramai juga dalam kalangan anda dah pun bersedia untuk kita melalui ke fasa peralihan endemik. Tapi kita kena harus ingat juga, dalam kita melalui fasa peralihan endemik ini, kita kena ada juga perkara-perkara yang kita titik beratkan. Apatah lagi, banyak sebenarnya sektor-sektor yang telah pun dibuka secara meluas. Ini pesanan kesihatan ketika anda nak menghadiri aktiviti di masjid ataupun surau, sebab Sugi bermula hari Sabtu nanti malam selepas Isyak dah pun bermula solat tarawih. Okey, jadi kalau anda nak pergi ke surau ataupun masjid, pastikan anda tidak bergejala, bawa sejadah masing-masing. Yang paling penting, daftar kehadiran menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki masjid ataupun surau. Dan elakkan bersalaman, berpelukan atau sebarang sentuhan fizikal dan memadai untuk tunduk untuk memberikan hormat, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam masjid ataupun surau. Sugi, tapi yang paling penting, wajib memakai pelitup muka dengan betul sepanjang masa. Kita ulang, wajib memakai pelitup muka dengan betul sepanjang masa semasa melakukan aktiviti di surau ataupun di masjid. Dan kami juga ingin memberikan peringatan kepada anda yang penerima vaksin Sinovac, di mana bermula 1 April 2022 status vaksinasi untuk 2 golongan, iaitu untuk mereka yang menerima vaksin primer Sinovac berumur 18 tahun ke atas dan juga warga emas 60 tahun ke atas. Status anda akan bertukar ke tidak lengkap vaksinasi sekiranya tiada dos penggalak. Sempat lagi ni, ada beberapa hari lagi ni untuk anda dapatkan dos penggalak anda. Okey, dah banyak dah kami kongsikan kepada anda. Tapi kita nak orang kita santai-santai dan relax sikit. Kita tengok apa agaknya perkongsian TikTok yang dirangkumkan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Kamu begitu berat.
Nak something ah? Menetang. Motor ni? Nah. Kan I bagi tau? Cuba bagi. Haris bagi. You menipu dia, Pak. Saya lah kat dia. Mari. Dia yang bagi. Ini kisah tentang bulan. Bulan bintang jadi kawan. Pergi kamu begitu berarti. Nak nangis. Istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Sahabat akan terganti. Kita punya ramai kawan, tetapi kita tak tahu sama ada kawan itu adalah sahabat yang sejati atau sebaliknya. Dua tanda yang menunjukkan dia itu sahabat sejati. Pertama, dia sentiasa doakan kita walaupun dia tak pernah beritahu kita. Yang kedua, sahabat sejati ini, bila kita susah, dialah orang yang pertama akan munculkan diri untuk tawarkan bantuan. Bonus yang ketiga, sahabat sejati ialah apa, tuan-puan? Bila kita gembira, mereka tidak cemburu. Sebaliknya, mereka terus doakan kita untuk menjadi orang yang lebih berjaya di masa depan. Itu dia. Sugi, saya nak buat surat komplain. Okey, komplainnya apa? Saya nak komplain kepada penerbit hari ni. Aha. Dah buat saya sedih. Kenapa? Sebab kita tengok daripada bingkisan-bingkisan TikTok ni kan, kita nak cakap tentang erti persahabatan. Betul. Apa yang dikongsikan bukan sekadar perkongsian kosong, tetapi apa yang kita nak sampaikan, mesej ini kepada anda penonton. Sebab tu kan kadang-kadang kita selalu juga kongsikan, kalau kata anda ni hargai, sayang sahabat anda, Betul. jangan tunggu hari-hari tertentu. Kadang-kadang kita ni kan nak tunggu hari jadi baru nak bagi hadiah. Nak tunggu ulang tahun perkahwinan baru nak cakap sayang dan sebagainya. Betul. Kalau ada masa, ada ruang dan juga peluang, hargai insan-insan yang anda sayangi ni setiap hari. Saya tahu Fiza ada beberapa rakan yang awak kata boleh dikatakan best friend kan. Awak kadang-kadang keluar makan bersama mereka kan. Best friend dengan sahabat ada dua perkara berbeza Okey, saya rasa. okey. Ada kawan-kawan yang kita kongsikan hal-hal biasa. Betul. Ada kawan-kawan yang kita rapat di pejabat, ada kawan-kawan yang kita memang rapat sejak daripada zaman tadika Okey, lagi. itu perbezaan antara BFF, best friends forever, dengan sahabat. Tapi persoalannya hari ini, bila kita cakap berkaitan dengan sahabat lelaki ataupun wanita lebih setia. Lebih menghargai antara satu sama lain. Saya sukar nak jawab persoalan ini. Saya kira ini yang anda boleh terus kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram kami. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembali nanti kita akan bincangkan tentang topik ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kau betul ni tak nak ikut aku? Ha? Aku bukannya paksa kau, tapi aku ajak ni. Betul lah, aku tak nak ikut. Apa aku nak hantar kau? Kau dah besar panjang kot. Pergi je lah. Aduh, kau ni. Kau jangan lupa jaga rumah ni, barang-barang semua. Kereta aku kalau nak pakai, tapi jangan lupa servis. Ya, aku tahulah. Tak payahlah nak pesan banyak kali. Kau nak pergi, kau pergi je. Tenang sikit bila kau tak ada. Aku pun memang tak sabar nak pergi. Hari-hari tengok muka kau, nak muntah hijau aku jadi. Faisal! Kasih. Kalau aku tak ada, kau jaga diri. Kau jangan lupa makan. Kau jangan nak buat tidur. Kau sahabat aku selamanya. Kau sahabat aku limited edition. Woi. Korang tadi gaduh-gaduh, lepas tu sekarang peluk-peluk pula. Korang ni nak apa ni? Peninglah. Diam ah! Kau tak tahu apa-apa. Kita orang ni sahabat. Kau bukan ada sahabat pun. Brotherhood mah. Aku malas nak layan kau punya drama. Dah, jom. Nanti kita lambat pula. Jom, kita pergi. Kita pergi. Kau nak pergi mana? Aku nak hantar Faisal lah. Kereta aku tu kecil. Kalau kereta aku tu besar tak apa. Kau nak duduk mana? Oh, kiranya aku tak dapat hantar dia ni. Tak dapat. Faisal. Kenang aku dalam doamu. Mimpilah diriku selalu
Okey, baik, itu dia sedutan drama daripada 20 Hari Mencari Cinta. Okey, macam ada kaitannya dengan beberapa orang yang mungkin sedang menonton sekarang. Boleh orang kata berkait rapat lah dengan kan? situasi itu tadi. Awak boleh berkait rapat? Itu antara lelaki. Kalau orang perempuan lain sikit kan cara kita saya bersahabat. dulu, Fiza, saya masa saya kat sekolah dulu, sahabat saya kebanyakannya lelaki. Saya macam bukan tak ada sahabat perempuan, ada, tapi kebanyakannya lelaki. Lepas saya habis sekolah baru saya ramai kawan perempuan. Saya pula terbalik. Saya ni sebab saya sekolah perempuan, sekolah rendah sekolah perempuan, sampai tingkatan 3 pun sekolah perempuan. Lepas tu baru sekolah campur, dia macam malu-malu sikitlah. Tapi saya ada juga kawan karib dalam kalangan, kawan yang rapat dalam kalangan lelaki lah, yang mana mereka ni bila dah kerja ni macam rakan-rakan stylist, rakan-rakan makeup kita ni kan. Dan kita sebelum kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita di dalam talian hari ini, kongsikan tentang topik kita hari ini, sahabat lelaki ataupun perempuan lebih setia dan juga orang kata lebih menghargai lah kan. Kita nak bacakan komen daripada rakan-rakan di Facebook yang dah awal-awal hantarkan komen-komen bersama dengan kita. Ini daripada Nur Afida Sulaiman, katanya sahabat sejati pada saya adalah sahabat yang boleh kongsi apa sahaja dengan mereka tanpa judgement, sentiasa ada waktu susah dan juga senang. Dan Natira Muhammad Yusof pula berkata, setia itu sifat seseorang, bukan bergantung kepada jantina. Saya ada ramai sahabat perempuan yang setia dan dah seperti adik-beradik. Saya juga ada sahabat lelaki yang baik dan setia seperti platonic relationship. Salah seorang daripada mereka nak beli barang hantaran pun minta pendapat saya. Okey, alright. Itu definisi dan juga komen-komen anda daripada penonton. Kita nak dengarkan kata daripada tetamu-tetamu kita di dalam talian ketiga ini. Kalau boleh kita perkenalkan yang telah pun bersama dengan kita dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi selaku pakar motivasi kita. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Hai, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasihlah, Doktor. Walaupun baru balik daripada mengerjakan umrah bersama dengan isteri, sudi juga bersama dengan kami walaupun dalam talian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita juga bersama dengan Sherry Ibrahim. Hai, Sherry. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat. Baik, alhamdulillah. 2-3 hari ni nama Sherry banyaklah kan kalau kita baca dekat media sosial dan dia juga di dada-dada akhbar ni kan. Okey, kita nak cakap tentang sahabat. Ini yang kita nak katakan. Sahabat ni kadang-kadang waktu susah ada, waktu senang pun ada. Apatah lagi dalam keadaan-keadaan tertentu, fasa-fasa kehidupan kita. Ini nak tanya kepada Sherry. Sherry sendiri daripada seorang selebriti. Kemudian ada satu fasa tu Sherry pergi ke negara Timur Tengah untuk bekerja sebagai pramugari. Betul, Sherry? Kemudian balik semula ke Malaysia. Kalau kita tengok, Sherry pun ada juga dalam kalangan rakan-rakan rapat. Sherry merupakan berlainan jantina. Betul tak? Jadi kalau dari segi penilaian, pemilihan sahabat tu, apa kriteria yang perlu ada untuk menjadi sahabat ataupun rakan baik kepada insan bernama Sherry ni? Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang jujur. Jujur, setia. Jadi itulah orang kata sahabat baik. Dan juga of course bila time susah pun dia akan kita tak kira waktu. Itu sahabat yang baik. Okey, dan Sherry sendiri, sahabat-sahabat Sherry ni kebanyakannya memang wanita ataupun lelaki ataupun campur sahaja, Sherry? Sebenarnya campur. Lama-lama sebab kawan perempuan Sherry ramai yang dah settle down, dah kahwin dan lepas tu dengan pekerjaan career Sherry daripada awal, daripada umur dah involved dengan airlines. Jadi Sherry memang banyak kawan lelaki juga. Even masa sekolah pun mungkin aktiviti Sherry buat tu macam sekolah rendah Sherry main basketball. So banyak involved dengan boys. Okey. Samalah kita, Sherry. High five, Sherry. Okey. Dan doktor, sebelum kita nak kupas sama ada sahabat lelaki ataupun wanita lebih setia dan menghargai persahabatan, mungkin doktor boleh kongsikan. Ada orang fikirkan yang lelaki dan wanita tidak boleh menjadi sahabat yang lama. Ada yang kata lelaki dan wanita lebih memilih sahabat lelaki atas kriteria-kriteria yang tertentu. Tetapi secara amnya ataupun dari sudut psikologinya, doktor, wanita dan lelaki, adakah mereka boleh menjadi sahabat yang orang kata best friend lah, sahabat yang persahabatannya panjang, lama tu? Dia bukan long distance kan? Bukan long distance. Long relationship. Friendship.
Dia soalan-soalan ni selalu soalan panas yang antara lelaki dan wanita. Sebenarnya bila persahabatan ni dia tak kira lelaki ataupun wanita, sama sahaja soal sahabat ni. Sebab dia tak ada kaitan dengan gender. Cuma beza dia apabila kita bersahabat lama dan daripada zaman sekolah masuk ke universiti dan kemudian bila sudah berumah tangga. Di situ akan ada perbezaan disebabkan orang lelaki ni lebih mudah keluar, lepak, mengopi, sembang. Jadi mereka mudah untuk berjumpa. Orang perempuan susahlah sikit kan bila dah berumah tangga, nak kena minta izin suami, nak keluar, nak duduk lama-lama nanti, apa pula kata orang. Jadi orang lelaki ni ada lebih masa untuk bersama sampai ke hari tua berbanding dengan kaum Hawa, kaum wanita. Kaum wanita nanti dia tak sibuk dengan anak-anak, menguruskan rumah tangga, apatah lagi kalau dia juga berkerjaya. Jadi dia kurang masa untuk membina hubungan antara sahabat tu seperti dulu. Tetapi bukan bermakna tidak setia. Nak tahu sama ada sahabat itu setia ataupun tidak, ketika kita dikecam, ketika kita jatuh susah, ketika kita dalam keadaan sedih, yang mana yang datang kepada kita, tak kira lelaki ke wanita ke, maka itulah sebenarnya yang setia. Nak tahu kawan setia bukan waktu senang. Nak tahu kawan setia, sahabat setia waktu kita ada masalah, waktu kita susah. Di situlah baru kita boleh ukur kualiti hubungan persahabatan kita tu tadi. Okey, Masya Allah. Saya rasa apa yang doktor kongsikan itu bukan saya saja bersetuju. Pasti ramai juga dalam kalangan penonton kita yang bersetuju bahawa nak cari sahabat sewaktu kita senang ni memang ramai. Berderet-deret. Orang kata macam semut hurung gula. Tetapi sahabat yang akan bersama dengan kita saat kita ditimpa kesusahan, saat kita ditimpa fitnah dan sebagainya, itu tak mudah. Itu paling sukar untuk kita ketahui. Sebab mungkin ada juga dalam kalangan kita ni, kita ada hari-hari jumpa kawan. Tapi ada kawan yang kita tak jumpa. Kadang-kadang kita jumpa setahun sekali. Macam tadilah grup Fiza ada grup WhatsApp doktor dan juga Sherry. Jumpa 2 tahun sekali. Saya ada grup WhatsApp dengan kawan-kawan saya, jumpa setahun sekali. Tapi itu merupakan rakan akrab kami. Yang mana itulah yang kita kongsikan masalah kita, suka dan duka kita. Adakah Sherry juga begitu? Kadang-kadang orang kata, kalau nak jadi kawan baik tu mesti kena jumpa selalu. Tapi kita tak semesti berjumpa secara fizikal selalu. Tapi kawan-kawan karib ni kawan yang boleh menjadi orang putih kata shoulder to cry on lah. Tak jumpa secara fizikal pun kita boleh telefon, boleh message. Kalau nak cakap sugi pula. Kalau Sherry macam mana? Sebab Sherry sejenis kawan yang sangat-sangat protektif dan juga sangat-sangat setia. Jadi kalau apa pun masalah, contohnya kalau macam disenyap ke, I dah tahu dah macam my best friend ni he's not okay apa semua. So I akan reach out to my friend. Sebab Sherry memang open dalam friendship. Macam Sherry bercakap, kalau Sherry sayang diorang, cakap I show my love. Tapi ada juga kawan-kawan rapat yang sebenarnya kalau macam Sherry tengah sibuk ke ataupun Sherry tiba-tiba hilang, diorang akan terasa macam Sherry dah, Sherry tak share I pun. Ada kawan macam tu juga. Jadi Sherry kenal setiap seorang kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat baik Sherry. Sherry kenal diorang dan Sherry tahu yang macam ini manja sikit, yang macam ni sikit, yang macam ni tak kisah sangat. So I understand them and that's how Sherry berkawan dengan diorang. Ya. Saya ada juga baca ada orang kata kadang-kadang ada satu kawan, jenis-jenis kawan tu dia yang kawan yang suka gosip. Ada kawan ni kawan-kawan yang suka bincangkan tentang isu anak-anak. Ada kawan-kawan ni yang suka bincang tentang isu-isu yang positif. Jadi sebenarnya kita juga kena pandai untuk memilih siapa kawan-kawan kita ini bagi memberikan kehidupan kita ni lebih positif. Betul, setuju sangat. Dan doktor, sebelum kita bertanyakan soalan seterusnya kepada doktor, apa kata kita dengarkan dulu pendapat rakan-rakan kita mengenai topik kita pada hari ini. Sahabat baik ni adalah seseorang yang sentiasa berada di kala kita berjaya ataupun diuji lah. Orang kata ditimpa ujian, mereka sentiasa di sisi. Dan mereka ni bukan seseorang yang ada ketika kita ketawa semata-mata. Kawan baik yang akan sentiasa bersama dengan kita, tak kira walau sesibuk mana pun, yang sentiasa ada di belakang kita, tidak kira apa saja kesalahan yang kita buat ataupun apa saja kejayaan yang kita ada, dia sentiasa ada.
Dan untuk lelaki atau perempuan, jika ditanya mana yang lebih setia sebagai seorang sahabat, saya sebenarnya ada je dua-dua sahabat baik lelaki dan perempuan. Cuma ada benda yang kadang-kadang tak sesuai kita bincangkan dengan perempuan kan. Jadi kita cari sahabat yang baik lah. Dia untuk gender kepada sahabat baik, saya natural. Saya ada sahabat baik yang lelaki dan saya ada sahabat baik perempuan. Tapi saya lebih selesa berkawan dengan lelaki. Antara kawan baik lelaki ataupun perempuan, kalau saya perempuan, saya lebih prefer kawan perempuan. Kawan baik perempuan lah, sebab kita akan habiskan masa lebih banyak bersama. So tak ada masalah dekat situ. Jadi kalau untuk rakan baik lelaki ni boleh juga, tapi dia ada batas-batas nilai yang kita kena jaga. Dua-dua kena baru kita tahu beza. Oh, dia ni panggil macam ni, oh yang ni panggil macam ni. So kita dua-dua. Kalau satu je tak boleh. Keikhlasan seorang sahabat tu, itulah yang amat didambakan lah kan. Mudah-mudahan sahabat yang baik ini, mereka yang sentiasa bersama saya di dunia dan akan berteman sehingga di syurga kelak, insya-Allah. Faham kerja, lepas tu hormat menghormati, lepas tu betul lah ansur. Ciri-ciri seorang kawan yang baik, of course dia akan sentiasa ada dengan saya di saat susah dan senang, dan saya tak perlu untuk bagi tahu yang saya dalam keadaan yang susah, dia sendiri dah boleh faham. Okey, baik, itu pendapat mereka. Dan ini pendapat daripada rakan Facebook kita. Hairun Nisha Kalisha berkata, masa zaman persekolahan, saya ramai kenalan tapi sahabat tu tak ramai sebab takut nak berkawan ramai ni. Saya ni jenis yang setia dan saya takut kawan saya tak dapat setia bersama saya dan saya membuatkan saya kecewa. Bila zaman kerja, sahabat saya banyaknya lelaki. Mereka setia berkawan pada saya, mereka senang memahami dan senang difahami. Okey, saya ada seorang juga sahabat ni saya nak baca. Boleh, tapi silakan. ni daripada bukan Facebook, tapi ni grup WHI. Daripada Farid Ahmad. Dia kata, lihatlah betapa saya setia bersama wanita-wanita dalam grup ni. Yalah, kita bagi dia. Okey, baik, sebenarnya doktor. kalau kita cakapkan, Sugi, tentang antara setia dan juga tidak setia ataupun lelaki ataupun perempuan ni, doktor. Kadang-kadang sebagai seorang wanita ataupun perempuan, dia ada orang kata beberapa perkara juga yang harus dititik beratkan. Sebab kadang-kadang kita mungkin selesa nak berkawan dengan sahabat lelaki, tetapi kadang-kadang apabila kita dah melangkah ke alam perkahwinan, kita harus menjaga batas-batas perkahwinan, nak menjaga juga hati isteri ataupun pasangan kepada sahabat baik kita. Itu pun memainkan peranan penting juga. Betul. Bukan nak kata wanita ini tak setia dalam hubungan persahabatan ini, doktor. Kalau doktor boleh komen. Doktor boleh unmute? Maaf, saya tak buka tadi. Okey. Bila kita bercakap tentang persahabatan, ya, dan juga tentang kesetiaan. Kesetiaan ni kadang-kadang boleh berubah-ubah. Kadang-kadang ada orang bila kita bersahabat baik, kadang-kadang ada orang cemburu. Cemburu ni bukan kerana kita ada dengan pasangan kita. Kadang-kadang sahabat baik pun dicemburui. Ada orang yang tak senang hati, ada orang yang tak suka. Dan bila kita bercakap tentang kesetiaan, kesetiaan itu mudah akan tergugat apabila ada unsur-unsur individu-individu luar yang datang mula cuba memutuskan persahabatan. Ada orang memang tak senang hati bila kita ada sahabat baik. Ya, itu sesuatu yang menyebabkan kesetiaan tu kadang-kadang rapuh. Tetapi kalau dia benar-benar seorang sahabat yang setia, apa sahaja yang ditujukan kepada kita, maka sahabat ni dia takkan mudah cepat percaya tau. Ya, itu tanda kesetiaan. Dia takkan percaya. Okey, bayangkan seorang yang kita kenal daripada mungkin 10, 20 tahun kita dah kenal, tiba-tiba ada orang memberi tomahan, mengata ataupun memburuk-burukkan. Sahabat setia, dia dulu akan pergi ke depan mempertahankan tau sahabat ni. Dia akan pergi, dia akan mempertahankan. Dia kata, ya, contoh dia kata, Sherry yang aku kenal bukan macam ni. Kalau kau kata macam tu, itu bukan Sherry. Aku kenal dia lebih daripada engkau kenal dia. Ini sahabat setia. Jadi kalau kita dapat sahabat-sahabat yang mempunyai ciri-ciri sebegini ni, inilah sahabat-sahabat yang kita kena jaga, kita kena pegang, kita kena raih dan sebagainya. Dan bila bersahabat ni juga,
hati akan cepat sentap, akan cepat sensitif tau. Sebab kerana rapat tu tadi, maka dia akan ada rasa cemburu. Dia cemburu bukan dengan pasangan saja, dia sama-sama sahabat pun dia akan rasa cemburu apabila tiba-tiba tak dihubungi untuk satu tempoh yang lama, ataupun tiba-tiba tengok dia ni pergi rapat dengan orang lain, dia akan datang rasa cemburu. Kadang-kadang kita tersalah cakap sikit. Dulu kalau cakap apa pun, aku berlapang dada, aku boleh terima. Tetapi bila makin akrab, tersalah cakap sikit, dia jadi sangat sensitif. Jadi kita kena faham sensitif tu sebab apa? Sebab perasaan sayang pada sahabat itu semakin menebal. Jadi sebab itu semakin rapat, kita kena banyak bertolak ansur, banyak berlapang dada, lebih banyak memahami, kena faham mungkin dulu dan sekarang sudah tidak sama dari segi kesibukan, dari segi masa, dari segi perhatian. Jadi kalau kita boleh banyak memahami sahabat kita, maka kesetiaan sebagai sahabat itu boleh pergi sangat lama dan sangat jauh perjalanan kita. Dan ini adalah perkara biasa. Dia begini ya, bergaduh dengan sahabat ni sama macam pasangan juga. Kita dengan pasangan kita ada waktu bergaduh, bertengkar apa semua, tetapi tidak sampai putus. Misalnya itu adalah untuk saling kenal. Begitu juga dengan proses bersahabat. Ada ketika kita bergaduh, bertengkar, tetapi jangan sampai putus. Cuma saya nak pesan satu aja. Walau bagaimana baik sekalipun, walau bagaimana setia sekalipun, jangan cerita semua rahsia kepada sesiapa. Jangan. Sebab kita bimbang nanti kalau berlaku perang ataupun berlaku satu salah faham, ketika itu dia ada senjata-senjata tertentu yang dia nak jatuhkan kita. Itu kena hati-hati. Walau setia mana pun, sahabat kena simpan rahsia-rahsia kita hanya dengan orang-orang yang betul-betul tersayang saja kalau boleh kita ceritakan. Baik, doktor. Jadi rahsia-rahsia kita bersama dengan BFF, best friend forever ever itulah. Tapi saya suka apa yang doktor katakan tadi. Sahabat kita baik macam mana sekalipun, kita sayang macam mana pun, ada rahsia yang kita tak boleh kongsi dengan semua orang. Betul. Tapi Umi Zainal berkata, saya tak ada sahabat baik kerana semua kawan-kawan saya adalah sahabat baik. Wow, Umi, awak bertuah awak ya. Betul, Semua awak sahabat baik. Kawan-kawan kita memang baik semuanya kan. Tapi kita kadang-kadang daripada yang baik tu untuk yang paling kita rasa kita selesa. Betul. Untuk kita kongsikan. Itu. Baik, Sherry. Tadi saya tertarik dengan komen yang saya bacakan tadi yang berkata, saya tak ramai sahabat, saya ramai kenalan. Kadang-kadang kita pun sebenarnya, orang lain ingat kita ni sahabat mereka. Jadi mereka mempunyai orang kata expectation tu. Tapi sebenarnya kita bukan sahabat. Awak kenal saya kenal awak, sekadar itu saja. Tapi Sherry Ibrahim sebagai seorang sahabat yang setia, bagaimanakah kesetiaan Sherry Ibrahim? Kami nak tahu juga. Okeylah, mungkin Sherry tahu yang Sherry ni kawan setia sebab kebanyakan kawan-kawan Sherry masih lagi macam keep in touch dengan diorang, masih berkawan daripada Sherry sekolah. Even bila Sherry dah ubah kerjaya Sherry sebagai seorang artis ke pramugari ke apa ke, Sherry still macam ini. Jadi Sherry ada kawan di rata-rata dekat Thailand pun ada apa semua. So we always find time to keep in touch. Even best friend Sherry pun dekat Doha apa semua. Tiap malam dekat different country, they still keep in touch, hantar roster apa semua. Sherry pun try to reply kalau tak tidur lagi. That is how Sherry maintain this loyal friendship dengan kawan-kawan. Bukan nice. Tapi kat luar juga walaupun jauh. Dekat di hati kita. Betul. Saya suka juga. Ini bukan saja dalam persahabatan, tapi saya kira juga dalam perhubungan. Kadang-kadang kita tak mesti kena jumpa selalu, tetapi kita cuba untuk keberadaan kita itu di mana-mana. Contohnya kadang-kadang kita spend time dari segi kita luangkan sikit masa untuk dengar masalah kawan, ataupun kita cuba lakukan sesuatu yang memberitahu kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita bahawa kita masih ada untuk mereka. Itu yang paling penting. Contoh kalau sekarang ni banyak yang sakit positif dan sebagainya, tanya khabar lah kan. Ya. Betul. Bukan setiap hari kita tak adalah happy sangat, tapi kalau kita boleh kita tanya how are you, apa sihat ke tak. Baik, doktor, di penghujung perbincangan ini kita bukan nak kata sama ada lelaki ataupun wanita lebih setia. Macam doktor dah katakan tadi, dia subjektif dan mungkin tidak ada kena-mengena dengan gender itu sendiri. Tapi apakah mesej doktor berkaitan dengan topik kita pada hari ini, doktor? Silakan. Ya. Okey, satu perkara yang kita kena pegang dalam bersahabat ni adalah ikhlas. Okey, kita ikhlas. Keikhlasan itu adalah merupakan perkara yang paling penting dalam membina persahabatan. Kita berkawan dengan dia bukan sebab dia ada nama, bukan dia ada kedudukan, bukan dia ada jawatan, bukan dia kaya, bukan sebab itu. Tetapi kita suka
berkawan dengan dia sebab ciri-ciri yang ada pada diri dia itu adalah sesuai dengan jiwa kita. Tak ada kena-mengena pun dengan harta dia, tak ada kena-mengena pun dengan nama ke apa, tak ada jawatan dia ke. Jadi orang yang sebegini berkawan kerana adanya ciri-ciri tertentu, ya chemistry, ada chemistry. Jadi ini yang perlu kita pegang kawan-kawannya sebegini. Dan begitu juga bila kita berkawan, terutama tadi kita kata ada orang lelaki kawan dengan orang perempuan, ada orang perempuan suka berkawan dengan lelaki. Tetapi apabila kita sudah berumah tangga, maka kita perlu jaga hati pasangan masing-masing dan kita kena hadkan batas-batas persahabatan kita kerana mereka adalah merupakan orang yang berbeza gender dengan kita. Sebab tak naklah nanti kerana persahabatan maka rosak pula, runtuh pula rumah tangga kita kerana salah faham itu tadi. Jadi kita kena tu dan kita kena terangkan kepada pasangan kita siapa best friend kita ni, kawan yang betul-betul sahabat kita. Yalah, kalau satu hari kalau berlaku apa-apa dalam hidup kita, mereka lah mungkin orang yang akan membantu keluarga yang ditinggalkan itu. InsyaAllah. Baiklah. Saya kira itu satu rumusan yang melengkapkan kepada perbincangan kita hari ini, Sugi. Ya, betul-betul Fiza. Dan terima kasih kepada anda yang memberikan komen-komen, berkongsi komen-komen anda di Facebook. Dan Sherry, mungkin sedikit message lah Sherry kepada rakan-rakan Sherry ataupun sahabat-sahabat baik Sherry. Okey, macam itulah, topik ni sebenarnya sangat-sangat bagus untuk Sherry juga. Thank you doktor sebab bagi explanation yang bagus. Sebab Sherry ni ada juga yang orang selalu berkata di mana kawan lelaki tu lebih ramai. Macam daripada segi on social media memang Sherry banyak spend more time dengan diorang kan. Tapi macam betul apa doktor kata, sebenarnya ada juga orang tanya, oh kenapa you banyak sangat bergaul dengan lelaki, sebab itulah mungkin I still tak settle down because kawan-kawan lelaki ramai. Tapi sebenarnya apa yang doktor cakap tu, itu yang Sherry rasa. Sherry kawan dengan semua dengan ikhlas. Siapa ada dengan Sherry, itu yang Sherry akan ada dengan diorang. Dan untuk kawan-kawan Sherry, Sherry tahu diorang tahu Sherry sayang diorang. Dan walaupun busy macam mana sekalipun, Sherry akan cuba cari masa tu untuk berjumpa dengan diorang, spend time dengan diorang, coffee ataupun at any time. Because Sherry selalu cakap, I'm all ears. Sherry akan ada je. InsyaAllah. Dan kita doakan semoga persahabatan itu akan terus kekal hingga akhir hayat nanti. Walaupun kita dah tak ada, tapi persahabatan itu akan tetap diingati sampai bila-bila. Begitu juga dengan doktor. Terima kasih banyak-banyak kepada doktor dan juga Sherry di atas perkongsian hari ini. Ya, terima kasih Sherry. Terima kasih doktor. Jaga diri. Baik anda di rumah, kami berharap apa yang dikongsikan itu memberikan anda manfaat, memberikan pencerahan, dan seperti yang Fiza katakan, semoga persahabatan anda bersama dengan rakan-rakan anda berkekalan. Baik. Saya ingat lagu Sahabat untuk selamanya. Awak nyanyi, kita berhenti seketika. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sambil-sambil anda menghayati persahabatan anda. Dalam segmen tajaan hari ini, kita bersama dengan Sugar Bomb dan kita bersama dengan Puan Noria Fatini binti Abdullah yang datang jauh dari Sarawak ya ke WHI. Baik Puan, mungkin Puan boleh mulakan dengan berkongsi ataupun membuat perkenalan diri dahulu kepada penonton-penonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang menonton pada hari ini. Pertama sekali, terima kasih kepada slot wanita hari ini kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan wangian Sugar Bomb pada hari ini. Saya Noria Fatini binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Mami Tini yang merupakan pengedar utama Sugar Bomb di Sarawak. Okey, baik, dan dekat hadapan ni ada macam-macam produk Sugar Bomb. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apa keistimewaan produk wangian Sugar Bomb. Okey, Sugar Bomb ini mempunyai pasukan R&D sendiri yang diselia dan dikawal sendiri oleh Dr. Muhammad Zamir Othman yang mempunyai kelulusan dalam bidang falsafah bidang kimia. Okey. Dan semua ahli Sugar Bomb merupakan ahli kimia yang terlatih dan mempunyai kemahiran dalam mengendalikan dan membangunkan produk-produk Sugar Bomb bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan mampu bersaing di persada antarabangsa. Baik, saya duduk di sini ada macam-macam wangian, baunya saya boleh bau di sini walaupun pakai mask ya. Okey, jadi dengan cerita Sugar Bomb ni ada keluaran wangian yang berwajah baharu, betul? Okey, dan mungkin Puan boleh kongsikan terus apakah
wajah terbaru ini? Apa mesej di sebaliknya dan sebagainya? Okey, alhamdulillah pada 3 Mac 2022 Sugar Bomb telah melancarkan EDP 30 ml dengan berwajah baru dan penampilan Nabil dan Syiha Zikir sebagai duta produk Sugar Bomb. Dan pada 23 Mac 2022 pula Sugar Bomb telah mengeluarkan wangian badan 30 ml dengan harga mampu milik iaitu RM35 sahaja. Dan kami telah mengeluarkan 7 jenis wangian Sugar Bomb yang sangat berbaloi harganya. Baik, dan Puan, sebagai seorang pengedar utama di Sarawak, ramai juga ingin mengetahui perjalanan Puan sebagai reseller Sugar Bomb. Jadi boleh menceritakannya? Okey, saya bermula hanya sebagai stokis dan bermula dari rumah dengan modal serendah RM500 sahaja. 3 hari sebagai stokis, saya dilantik terus menjadi eksklusif partner Sugar Bomb di Sarawak dan beberapa bulan kemudian dilantik sebagai mini HQ Sugar Bomb di Sarawak. Okey, dalam 6 bulan pertama, kami telah berjaya mencapai jualan sebanyak 1 juta dalam masa 6 bulan dan kenangan paling manis apabila saya mendapat reward daripada founder Sugar Bomb Ahmad Azhari trip ke UK pada tahun 2019. Dan kejayaan ini bukanlah kejayaan mami seorang, tapi adalah di atas bisnes secara berjemaah bersama seluruh tim Sugar Bomb di Sarawak. Okey, dan kejayaan terbesar kami apabila pada tahun 2020 kami telah berjaya mencapai jualan sebanyak 11 juta setahun. Okey, wow. Dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang baru sahaja menonton dan ingin mengetahui sebenarnya apa antara produk yang Sugar Bomb menjual, Puan? Okey, Sugar Bomb dia ada air diffuser iaitu wangian dalam rumah, dalam pejabat dan juga produk yang ini pun terbaru iaitu fabric spray dan ini adalah keluaran terbaru yang harga dengan RM35 tadi. Dan ini pula adalah tak apa. Air freshener, wangian kereta boleh juga digunakan di rumah, dalam almari dan sebagainya. Okey, kalau dekat depan ni ada 4 produk berbeza dan apa keistimewaan produk-produk ini secara tersendiri, Puan? Okey, kalau untuk fabric spray, dia memang mewangikan seluruh rumah. Ini juga terutama pada hari raya ni sesuailah untuk mewangikan tetamu-tetamu yang datang ke rumah supaya rumah berbau wangi. Dan ini pula wangian kereta, wangian yang membuat kereta menghilangkan bau hapak dan ini pula adalah wangian badan yang membuat kita berasa yakin sepanjang hari. Okey, baik. Seperti yang saya katakan tadi, saya duduk di sini ada pelbagai bau. Jadi mungkin Puan boleh berkongsi apa antara orang kata fragrance yang ada dalam setiap produk ini? Okey, fragrance yang ini adalah My Darling. Okey. My Darling ini paling top. Ini paling Puan suka yes, ke? paling top, paling saya suka dan dia semila dengan bauan Bombshell. My Darling. Okey. Dan ramai juga mungkin tertanya bagaimana kalau mereka ingin menjadi seorang reseller? Okey, pada tahun ini kami ingin membantu ramai lagi orang di luar sana untuk menjana pendapatan dengan Sugar Bomb dan mendaftar secara sah sebagai reseller Sugar Bomb. Antaranya adalah kami mendaftarkan stokis dengan yuran sebanyak 750, ejen 250 dan dropship secara percuma. Kami juga menyediakan kelas bisnes secara percuma, marketing secara percuma dan juga bahan-bahan seperti tester kit bagi memulakan perniagaan. Okey, baik. Dan sekali lagi, Puan dah jadi reseller selama berapa tahun ni? Bersama Sugar Bomb masuk tahun keempat. Tahun keempat. Dan bagi mereka yang ingin baru sahaja menjadi reseller, apa yang perlu mereka ketahui? Mindset yang perlu mereka datang dengan? Okey, kepada yang baru bermula sebagai reseller Sugar Bomb, bila nak berniaga, jangan takut untuk bermula dan jangan menunggu perfect untuk bermula. Okey, baik Puan. Sekali lagi, mungkin kita boleh kongsikan apa itu Sugar Bomb dan apa antara produknya dan bagaimana untuk mereka menjadi reseller. Okey, untuk menjadi reseller Sugar Bomb, anda boleh menghubungi nombor yang tertera ataupun boleh mendapatkan produk wangian Sugar Bomb di IG Regional HQ Sugar Bomb Sarawak -HSB ataupun Facebook Regional HQ Sugar Bomb Sarawak. Okey, baik. Anda di rumah, kalau anda juga ingin menjadi seorang reseller, anda bolehlah dapatkan maklumat-maklumat daripada nombor yang tertera di kaca TV anda. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Noria Fatini binti Abdullah ataupun lebih mesra dipanggil Mami Tinis yang juga merupakan seorang pengedar utama Sugar Bomb di Sarawak. Terima kasih dan jaga diri. Baik, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Fiza. Wanita hari ini, wanita hari ini.
sahabat tercantikku, ku ingin kau tahu, maukah kau jadi teman baikku? Kamu begitu berarti dan istimewa di hati, selamanya rasa ini sahabat akan terganti. Dan ingatlah hari ini sampai kita tua nanti. Betul kata orang, kadang kawan baik ini tak semestinya ada pada setiap waktu. Tapi cukuplah dia ada saat yang kita perlu. Bila kita tak ada duit, dia belanja makan. Bila kita down, dia berikan nasihat. Dan bila kita menangis, dia ada untuk memberikan bahu. Itulah kawan baik, 1 dalam 1000. Perkongsian kita hari ini tentang kawan baik ataupun sahabat, dan kami doakan sebagaimana kami juga mengharapkan ikatan persahabatan kita terus kekal. Begitu juga dengan anda penonton. Ada orang kan jadi kawan daripada sekolah rendah, sekolah tadika. Wow, kan sampailah ke sekarang. Saya tak ada kawan macam tu. Kenal tapi tak adalah best friend saya ke sahabat baik. Saya kebanyakan masa saya kalau saya di luar waktu kerja, kalau saya berjumpa makan hujung minggu dengan kawan-kawan sekolah saya daripada sekolah rendah dan tadika. Boleh korek rahsia Fiza Sabjahan daripada mereka. Baik, apa pun terima kasih bersama kami sepanjang 1 jam ini, dan esok WHI akan kembali. Kalau cuaca mendung Fiza, makan apa sedap panas-panas? Makan sup kan. Jadi esok kami nak bawakan bersama dengan perkongsian pelbagai jenis sup. Ada sup kambing, sup tulang merah, sup gearbox, mi soto lagi. Kita ada mi celup ketam. Kita ada juga sup tulang. Ada macam-macam sebenarnya. Sebelum kita nak berpuasa pada minggu hadapan ni, kita tengoklah apa idea dan juga inspirasi yang mungkin boleh anda jadikan hidangan untuk seisi keluarga. Kami mengundur diri di sini bagi pihak penerbit dan juga kru teknikal dan penerbitan. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua di atas kesudian terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari